Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 10, bahagian B, soalan esei. Okey, siapa ada soalan boleh tulis pada chat, saya akan nampak juga. Okey, jom kita baca soalan yang pertama. Ni kita panggil dia sebagai stimulus. Okey, stimulus. Ustaz, aduh, hilang pula. Okey. Okey, ni saya tandakan kotak merah ni, dia dinamakan stimulus. Okey. Pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu merupakan peristiwa pengumuman kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Okey, dia stimulus sahaja. Dia tanyakan huraikan rentetan. Huraikan rentetan letter. Okey. Dia tanya huraikan rentetan peristiwa detik-detik pemasyuran kemerdekaan. Ini melibatkan sejarah lah. Okey, dikatakan macam mana kemerdekaan negara kita ni berlaku. Gitulah. Okey, buat sesiapa yang tak join lagi grup Telegram ni boleh join, ni grup khas ya. Okey, boleh join. Okey. Kita tengok cadangan jawapan dia. Okey, rentetan ni macam mana? Okey, korang boleh fahamkan ayat dia ni kan? Okey. Yang pertama, perbarisan. Okey, saya zoom. Okey. Pembarisan hormat. Maksudnya pembarisan hormat ni daripada askar-askar lah, Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Okey, yang kedua, laungan kemerdekaan pada jam 12.30 malam. Okey. Laungan kemerdekaan ni bukan merdeka yang 7 kali tu, bukan merdeka tu bukan. Maksudnya lepas Tunku Abdul Rahman pulang daripada London, Tunku mengisytiharkan kemerdekaan negara dan semua orang bersorak Malaysia sudah merdeka. Gitu. Okey. Ucapan Tunku Abdul Rahman, maksudnya Tunku Abdul Rahman lah yang membaca ucapan sedikit ucapan. Ucapan dia Malaysia telah mengorak langkah ke hadapan di mana Malaysia akan menjadi sebuah negara bebas dan berdaulat di dunia. Gitu. Dan bacaan doa selamatnya oleh ulama besar Malaysia lah. Saya tak pasti nama siapa. Ulama itulah yang telah mencadangkan tarikh kemerdekaan. Okey. Berkumpul di Stadium Merdeka. Stadium Merdeka, nama pun Stadium Merdeka, tempat yang Tunku Abdul Rahman tengok. Laungan merdeka sebanyak 7 kali. Merdeka, semua ikut sekali. Merdeka. Gitu. Okey. Kita tengok pula soalan B. Proses kemerdekaan memerlukan perancangan yang teliti. Okey. Dia katakan proses kemerdekaan memerlukan rancangan yang teliti dari pelbagai pihak. Okey. Supaya ianya dapat dijalankan dengan sempurna, maksudnya kena bincangkan, huraikan sebab apa proses kemerdekaan ni perlu dijalankan dengan sempurna, dijalankan dengan teliti. Kita tengok jawapan dia. Kerja menjadi mudah, okey, betul. Menjimatkan masa dan tenaga. Kalau kita tak bincang dengan teliti, buang masa kita saja, duit yang kita sumbangkan kepada Tunku Abdul Rahman untuk pergi ke London berbincang. Jika kita tidak berteliti membincangkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tiada perkara berbangkit. Kalaulah tiba-tiba ada benda macam muskil, boleh ke Malaysia merdeka ni? Kita kena yakinkan Malaysia boleh merdeka. Perjalanan majlis lebih teratur, okey. Mengelakkan kemalangan, itu logik. Okey, ni 8 markah, jadi kita kena bagi 8 isi lah. Nak 8 isi, 4 isi, 4 huraian boleh, ataupun korang boleh bagi 8 isi terus. Atau, okey, 1 fakta, 3 isi, 3 huraian. 3, 6, 7 ataupun 2 fakta lah korang boleh bagi. Cantik sikit isi korang tu. Okey, mencapai kualiti yang diingini, mengurangkan kesilapan, okey, betul. Bekerja mudah lebih fokus, memupuk semangat kerjasama, okey. Bila kita berbincang, maksudnya bermusyawarah, okey. Dia akan memupuk semangat kerjasama lah antara kaum. Kita ingat kemerdekaan Malaysia dibantu oleh pelbagai kaum. Dari Parti Malaysia China Association, MCA dan MIC, Malaysia Indian Congress. Okey. Kita tengok pula soalan C. Sebagai tengok ni. Ini soalan kebat aras keempat. Di mana markahnya 8 markah.
Okey. Sebagai generasi muda, apakah langkah yang boleh anda lakukan mempertahankan kemerdekaan negara yang kita kecapi selama ini? Okey. Ya, okey. Maksudnya, okey, dia katakan dekat sini sebagai generasi muda. Okey. Set in mind, okey, aku ni generasi muda. Kadang-kadang soalan kata sebagai kerajaan, apakah sebagai sebuah kerajaan, kadang-kadang soalan bagi macam tu. Sebagai seorang rakyat, dia banyak tahu sebagai kerajaan boleh kecil. Soalan dia kata sebagai generasi muda, ingat generasi muda, okey, bayangkan korang ni muda, apakah langkah-langkah maksudnya okey yang boleh anda lakukan untuk mempertahankan kaedah-kaedah nak mempertahankan kemerdekaan negara. Okey. Menghormati pemimpinan negara. Kita kena fikir juga tahu, kadang-kadang boleh je nak bila jawapan lain. Contohnya, okey, benda apa yang aku boleh lakukan dengan melakukan kempen boleh. Boleh je melakukan kempen, melakukan aktiviti-aktiviti kesedaran. Okey, boleh saja. Tak ada salah. Kita tengok jawapan kat sini je. Tidak membocorkan rahsia kepada negara-negara lain. Okey. Mengamalkan prinsip rukun negara. Kita kena ingat prinsip rukun negara ni hadir ketika kejadian 13 Mei 1969 di mana berlakunya rusuhan kaum. Memperkasakan bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan ada, bahasa kebangsaan ada pula. Bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu. Meraihkan perbezaan antara kaum, hormat antara kaum India, kaum Cina, banyak kaum kan, hormat antara satu sama lain. Mengukuhkan nilai-nilai murni, belajar dengan bersungguh-sungguh. Okey, mana-mana yang muhasabah. Okey, kita tengok pula. Masih sama. Okay, saya akan highlightkan semua dengan warna kuning. Info pemakaian kibat. Kita tengok warna kuning. Okay, 4 markah. Okay, yang kita jawab tadi ni aras 4. Kita boleh bagi fakta. Contohnya, kita bagilah Malaysia, kita katakan Malaysia merdeka bila. Okay, saya buat contoh saya sendiri. Pada tahun 1957, 31 Ogos 1997, Malaysia telah diisytihar kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri. Okey, itu fakta. Okey, 1 markah. Huraian. Okey, kita bagilah huraian fakta. Okey, itu fakta dia kan. Bila berlaku tu. Okey, huraian. Kita boleh katakan kemerdekaan sesebuah negara penting bagi menjamin imej negara ni baik. Okey, macam tu lah ayat dia macam tu. Kita bagi pula contoh. Contoh ni maksudnya apa? Sebab kita masuk pula masuk soalan ni apa yang dia nak. Okey, bila kita bagi fakta dan huraian tadi dapat 2 markah dah. Okey, dapat 2 markah. Soalan 8 markah. Jadi maksudnya tinggal lagi 6 markah. Kita bagi 3 pandangan dan 3 huraian tadi tu. 3 pandangan, 3 pandangan huraian tadi. Contohnya yang pertama, sebagai generasi muda, kami akan menghormati kepimpinan negara. Sebagai contohnya dengan melakukan dengan menyokong apa yang dilakukan oleh kerajaan. Okey, dapat 2 markah. Yang kedua, kami akan melakukan kempen kesedaran supaya masyarakat sedar bahawa bukan mudah untuk menjadi sebuah negara yang merdeka. Okey, dapat 2 markah dah. Lagi 2 markah kita boleh katakan apa jawapannya tadi? Okey, kita boleh katakan mengamalkan prinsip rukun negara. Kita bagi fakta boleh tahu. Huraian tu fakta. Okey. Kita boleh mengamalkan prinsip rukun negara agar peristiwa 16 Mei 1969 tidak berulang lagi, di mana peristiwa tersebutlah adalah merupakan titik hitam dalam perpaduan di negara kita. Stop, dapat full mark 8 markah. Okey, sebenarnya kalau korang nak selamat ni tips tau. Korang bagi lebih tak apa. Bagi lebih, jangan kedekut waktu SPM. Waduh, 8 markah. 8 isi lah. Please jangan jadi bakhil, okey? Dia bukan mencarut tau. Bakhil ni maksud dia bukan apa, jangan kedekut dalam nak menjawab soalan tu. Okey.
Bila soalan tu soalan 8 markah, korang bagi 8 markah, tu sendul. Okay, maaf sendul. Maksudnya macam bendul lah. Okay, korang tak yakin kadang-kadang kita tulis jawapan tu, macam betul ke salah? Tak yakin lah. Muncul perasaan macam tu. Bagi lebih, jangan kedekut. Kedekut tak hidung masin. Okay, betul-betul. Okay, kita tengok pula yang seterusnya. Tengok ni. Pada 13 Ogos, melakar sejarah negara kita, itu tarikh kemerdekaan. Ianya memberi makna yang cukup mendalam kepada setiap individu. Ni fakta dia katakan huraikan kesan Haji Bakil lah. Okay? Jangan jadi Haji Bakil. Okay? Huraikan kesan kemerdekaan dari aspek politik. Okay? Kalau soalan tanya, huraikan kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Tu umum. Dari segi apa? Kita ingat tahu. Kita boleh, kalau soalan kan dia kata, bagikan jawapan kan, kita boleh dari segi, kita ingat PES tau. P-E-N-S. Apa tu PES ni? Ini dari segi politik. Okay, korang catat tau. Politik, ekonomi dan sosial. Sosial. Kalau soalan tu dia kata, bukan kata, soalan kebat, okay, dia umum, korang boleh bagi dalam bentuk ni, dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial. Kalau soalan dia minta dari segi politik, kita kena bincangkan politik sahajalah. Tak payah duk sebutlah, sorry. Tak payah duk gatai nak buat ekonomi ataupun sosial. Okay, kita ingat dari segi politik. Politik ni dari segi negara kita lah. Kita tengok jawapan. Kita bagi fakta dahulu. Malaysia ni diamalkan apa? Kita ingat tahu rumus kita tadi. Okay, sana saya copy balik. Nak copy. Right. Okay. Okay, saya nak copy site. Saya letak atas. Okay. Sana. Tutorial saya ada. Kenapa? Saya nak copy ni. Takkan nak ni kan? Okay. Oh, silap. Okay. Ada silap ambil pula sana. Okay, ni 8 markah. Saya salah ambil. Sepatutnya ni 4 markah, tak apa, silap tak apa. Kita pun boleh tahu dia punya tadi tu macam mana. Okay. Okay, kalau 4 markah tadi, kita faham dia hanya ada fakta, huraian dan contoh sahaja. Okay. Yang pertama dia berikan fakta. Okay, saya silap ambil tau. Jangan tengok ini. Okay, ni silap. Okay. Kalau 4 markah, dia hanya ada fakta, huraian. Lepas huraian dan contoh. Contoh ataupun inferen. Okay. Tengok kat sini dia katakan sistem demokrasi berparlimen. Ini adalah fakta. Kita kena katakan ayat penuh. Malaysia mengamalkan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. 1 markah. Okay, nak cari 3 markah lagi. Kita kena huraikan kesan. Kemerdekaan dari segi aspek politik, maksudnya kita kena bagikan apa yang melibatkan politik, maksudnya melibatkan negara kita. Contoh, kalau merdeka, maksudnya sistem perundangan dimantapkan. Maksudnya sistem undang-undang kita dimantapkan dari segi politik. Okey. Politik ni maksudnya negara tau. Okey. Okey, saya jelaskan politik ekonomi sosial ni. Politik dia melibatkan negara. Okey, maaf. Allah. Okey. Politik ni daripada negara. Kalau ekonomi daripada segi ekonomi lah. Kalau sosial ni dia banyak pecahan tau, daripada perkauman, individu, masyarakat, gitu. Okey, tak faham nanti boleh tanya terus saya. Dapat dah kita bagi sistem perundangan dimantapkan. Dan kita kena ingat dulu. Dulu Malaysia lah, tanah Melayu ni dijajah tau. Kalau kita dijajah, maksudnya siapa yang jaga kita dulu? Yang jaga kita dulu adalah rakyat penjajah lah. Macam Perancis, you know what I mean? Okay. Okay. Bila kita merdeka, tak ada negara-negara mana yang akan mencengkam kita. Itulah
Wow, 20 minit dah berlalu. Okey, tak apa. Ni soalan last kita ambil. Okey, dan rakyat memilih pemimpin. Okey, itu soalan 4 markah. Kita tengok soalan yang terakhir. Ni soalan 8 markah lah. Ini last Bagaimanakah cara kita untuk menghargai peranan dan sumbangan tokoh-tokoh? Soalan biasa. Soalan karangan DM pun pernah muncul. Apakah yang perlu kita lakukan kita nak hargai apa benda Lieutenant Adnan buat dekat kita? Apa yang kita buat? Perlu kita lakukan adalah ni. Kan kita ada sambutan hari perlawanan, kita buat lawatan muzium, kan muzium apa? Tok Janggut. Ada apa muzium Tok Janggut? Tak ingat lah. Pertandingan di peringkat sekolah. Filem pun ada kan? Korang tengok tak filem apa? Yang kemerdekaan Melayu tu kan? Yang banyak orang melakon tu. Abdikan nama pada bangunan sejarah atau jalan raya. Okey, ni banyak tau. Mengabdikan nama tak boleh pergi muzium COVID. Okey. Okey, abdikan nama pada bangunan sekolah ataupun jalan raya. Contohnya ada sekolah tu nama dia ya Allah Ta'ala. Sekolah Hangkoh tak silap ada, tak silap saya. Datuk Maharaja Lela. Ada sekolah Maharaja Lela. Okay, banyaklah nama-nama sekolah tapi saya tak ingat. Okay, biasalah. Pemberian geran ataupun hadiah pencen. Contoh ingat tak waktu peristiwa Lahad Datu? Mereka meninggal kan? Kerajaan bagi bantuan. Bukan bantuan tau. Kerajaan bagi hadiah. Kerajaan bagi wang untuk sara hidup keluarga yang dah kehilangan seorang ayah. Maksudnya yang jadi askar lah. Okay. Ataupun anugerah tokoh-tokoh contoh yang masih hidup sekarang ni adalah Tengku Razali Hamzah. Okay. Di mana salah seorang pengikut setia Tunku Abdul Rahman yang masih hidup ketika ini tahu, Tunku Razali Hamzah, Tun Mahathir Mohamad dan lain-lain lah. Okay. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Ada apa persoalan tak sebelum kita berakhir? Okey, ada apa persoalan? Tak ada. Okey, tak ada. Okey. Saya harap korang dah join grup Telegram. Tak boleh nak contribute. Okey, saya harap korang dah join dah grup Telegram ni. Okey. Kalau korang join grup Telegram ni, dia akan lebih mudah lah saya nak tahu. Okey. Dah join dah Alhamdulillah. Okey. Soalan sejarah ni, okey, form 4 saya tak ada lagi tau. Semua dekat sini semua Ijuk Sima ke? Pelajar Ijuk Sima? Semua pelajar Ijuk Sima? Ya, okey. Saya masih tutor, okey. Saya masih belajar. Kalau korang belajar bio ke kimia ataupun bahasa Melayu, korang join grup Telegram ni ataupun korang share lah. Korang share kat kawan korang. Saya akan ajar secara ni lah. Best lah juga. Secara ni sama je. Okey. Sampai 20 minit tak cukup saya nak jelaskan secara terperinci. Kalau 1 jam, okey 1 jam saya boleh selesaikan 2 soalan akibat. Untuk korang saya jelaskan lah. Saya dah pernah buat dah. 20 minit sorry tak cukup ya. 20 minit tak cukup untuk buat 1 soalan akibat. Okay, sebab itulah saya cepat. Nak kena cepat. Okay. Jadi kalau korang join, insyaAllah saya akan bantu korang. Okay. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih ya sebab join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.